Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di dalam Sains tahun 4, Unit 8, iaitu Bahan. Bersama dengan Cikgu Syakira binti Muhammad Nur dari Sekolah Kebangsaan Paya Kemunting, Jitra, Kedah. Ya anak-anak, cuba lihat. Mengapakah barang-barang di dalam kelas berlainan jenis? Ya, kita fikir. Kenapa ya? Barang-barang ini diperbuat daripada bahan yang berbeza. Ya, hari ini kita akan mempelajari pada muka surat, buku teks muka surat 141. Standard kandungan 8.1 sumber asas bahan. Murid boleh 8.1.1 menjelaskan melalui contoh sumber asas bagi bahan yang digunakan untuk membuat objek. Dan yang kedua, 8.1.2 mengelaskan objek berdasarkan sumber asasnya. Apakah bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan kereta? Cuba kita lihat kepada gambar di sebelah. Ya, cermin kereta diperbuat daripada kaca. Badan kereta diperbuat daripada logam. Seterusnya, tayar. Okey, apakah bahannya? Ya, getah. Okey, hari ini kita akan mempelajari sumber asas bahan. Apakah sumber asas bahan tersebut? Yang pertama, tumbuh-tumbuhan. Okey, yang kedua, haiwan. Yang ketiga, petroleum. Dan yang keempat, batuan. Okey, yang pertama, sumber asas tumbuh-tumbuhan. Okey, cuba kita tengok kepada buku teks rujuk muka surat 142. Okey. Sumber asas tumbuh-tumbuhan iaitu pokok getah menghasilkan getah. Getah iaitu berwarna putih. Contoh objek yang telah dihasilkan iaitu tayar, sarung tangan getah. Okey, seterusnya pokok balak menghasilkan kayu. Contoh objek yang telah dihasilkan daripada pokok balak adalah almari kayu dan kerusi kayu. Seterusnya, pokok kapas. Pernahkah anak-anak didik melihat pokok kapas? Pokok kapas seperti dalam buku, ya. Cuba lihat buku teks, gambar pokok kapas, perhatikan betul-betul. Pada zaman sekarang memang susah untuk kita melihat pokok kapas. Kenapa? Sebab pokok kapas banyak yang telah pupus. Okey. Di sini cikgu telah berikan gambar pokok kapas dan juga contoh kapas yang telah dihasilkan dapat menghasilkan objek baju, tuala dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya sumber asas haiwan. Okey, sumber asas haiwan contohnya biri-biri. Okey, biri-biri, bulu biri-biri telah menghasilkan topi bulu, ya. Dan juga baju sejuk iaitu sweater. Bulu biri-biri ini dapat menahan sejuk. Okey. Seterusnya lembu. Kulit lembu kita dapat menghasilkan kasut kulit. Okey, kebanyakannya kasut yang kulit diperbuat daripada kulit lembu dan juga sofa kulit. Seterusnya kita lihat contoh ulat sutera, ya. Ulat sutera bahannya kokun sutera. Contoh objek tali leher sutera dan juga kain sutera. Okey, kain sutera ini bernilai yang mahal. Jadi kalau nak beli memang tak sama dengan harga kain yang biasa, ya anak-anak. Okey, kita tengok kepada contoh yang ketiga, sumber asas petroleum. Okey, di situ cikgu telah lampirkan gambar minyak petroleum.
Apa itu minyak petroleum? Ya, apa ya? Okey. Minyak petroleum ini dicari gali di luar pesisir pantai, terbentuk daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Ya. Jadi minyak petroleum ni amat susah untuk kita hasilkan. Okey, ini adalah contoh tempat cari gali, iaitu yang syarikat yang telah yang menghasilkan petroleum ini adalah Petronas, ya. Okey, kita tengok bahan yang dihasilkan berdasarkan minyak petroleum, iaitu plastik. Contoh objek yang telah dihasilkan daripada minyak petroleum: beg plastik, botol plastik. Okey. Seterusnya, kain sintetik, iaitu telah menghasilkan baju hujan dan juga kemah. Okey, sebenarnya minyak petroleum ini merupakan sukar untuk didapati. Jadi kita perlu mengurangkan penggunaan daripada minyak petroleum, iaitu beg plastik. Sebab itulah sekarang di negara kita telah diadakan kempen pengurangan beg plastik. Jadi kita telah menggalakkan pengguna untuk membawa beg sendiri, ya, ke shopping kompleks ataupun untuk membeli barang-barang, ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh yang keempat, sumber asas batuan. Okey, bahannya logam. Okey, logam yang dihasilkan iaitu emas dan kuprum. Contoh objek daripada emas dan kuprum adalah rantai emas, barang pewter dan juga duit shilling yang kita gunakan setiap hari untuk jualan, untuk membeli dan juga jualan barangan. Okey. Seterusnya adalah tanah. Tanah iaitu tanah liat dan pasir dapat menghasilkan mangkuk seramik dan juga batu bata. Pasir juga menghasilkan cermin dan botol kaca. Okey. Cikgu harap kamu telah dapat menguasai 4 sumber asas batuan. Okey, apakah contoh objek lain yang dihasilkan daripada sumber asas tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan? Jelaskan ciri-ciri bagi objek yang kamu nyatakan tersebut. Okey, cuba kamu fikirkan. Nanti cikgu akan lihat jawapan kamu. Okey, sekarang kita cuba kepada aktiviti segar minda. Ya. Okey, aktiviti ini adalah untuk mengelaskan objek. Okey, cuba kita tengok gambar-gambar yang telah cikgu berikan. Iaitu yang pertama beg, yang kedua payung, yang ketiga tayar dan seterusnya gelas. Apakah sumber asas bahan tersebut? Okey, di situ cikgu telah senaraikan tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okey, cuba kita ingat kembali. Okey. Cikgu nak kamu berikan jawapan yang tepat dalam masa 2 saat. Okey. Okey, sekarang kita semak jawapan berdasarkan jadual pengelasan yang cikgu berikan. Okey, objek beg kulit, sumber asas bahannya adalah haiwan. Ya, betul. Okey, seterusnya tayar. Tayar, sumber asas bahannya adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi kita kena berfikir bagaimana untuk menggantikan penggunaan asas tumbuh-tumbuhan ini, kerana tumbuh-tumbuhan ini kebanyakan sekarang selalu dilakukan penebangan. Jadi kita kena fikir alternatif lainlah untuk menghasilkan tayar. Okey, seterusnya payung dan gelas. Ya, apakah sumber asas bahan tersebut? Mari kita semak jawapannya.
Okey, sumber asas payung adalah petroleum dan gelas pula adalah daripada batuan. Ya, betul. Tahniah cikgu ucapkan kepada yang telah menjawab dengan tepat. Okey. Sekarang anak-anak murid boleh mencuba dengan latihan lanjut dengan menggunakan email ID Delima di http search app. Jadi kamu tolong klik di situ yang cikgu berikan link di bawah ya. Okey, di situ anak-anak murid boleh mencuba lagi untuk latihan yang seterusnya. Okay, thank you. Do you have any questions? You can contact Cikgu Syakira ya daripada Sekolah Kebangsaan Payakumbuh.